Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Madrasah Misbah Falah dikenali dengan Pondok Tuan Guru Haji Omar Zuhdi bin Saleh, berasal daripada negeri Kelantan, yang mana berbekalkan dengan dua sistem yang kita ada. Pertama sistem tradisional, pertama sistem nizami, iaitu sistem persekolahan, dan yang kedua sistem umumi, sistem pengajian dengan kitab-kitab taman satu kitab ke satu kitab yang kita diwujudkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi bin Saleh. Dan diasas madrasah ini dalam sekitar tahun 1958. Dan sekarang kita menjangka perjalanan persekolahan ini hampir 60 tahun, yang melahirkan ribuan pelajar di seluruh Malaysia, hatta di Sabah dan di Sarawak. Tuan Guru yang berhijrah daripada Kelantan ke Kedah dalam usianya dalam 19 tahun untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Asal cerita sejarahnya, ayahnya mengepik kelapa, jual kelapa lah, timpan di kedai. Jadi ayah ni yang tak bertemu ayah dia tu, hasrat hati dia nak belajar juga. Nak belajar macam mana nak dapat duit. Pada ketika 19 tahun tak tahu nak cari duit di mana cara, tapi hasrat hati nak belajar, dan pergi kepada tuan kedai minta supaya duit yang disimpan oleh ayahnya dengan memetik kelapa tadi. Dan tuan kedai pun menganggapkan dia telah pun memaklumkan kepada ayahnya terlebih dahulu. Tuan kelapa tu bagi duit, dan terus dengan duit itulah dia berjalan untuk menuju ke negeri Kedah. Dan adik waris-waris lain pun tak tahu. Pada ketika itu dia berjalan sampai ke Gerik. Sampai di Gerik, dia di situ sebelum dia hadir ke sini, dia mendengarlah beberapa tuan-tuan guru di negeri Kelantan, beberapa pondok yang dia belajar sedikit sebanyak dari negeri Kelantan. Dan untuk nak mendalami sedikit sebanyak ilmu untuk ke Kedah ini, dia berhijrah, dan dengan wangnya yang habis sampai di Gerik untuk mencari usaha untuk mendapatkan duit, dia buat itu atap-atap gumia. Di situ dapatlah jual sikit sebanyak, dan diambil bekerja oleh seorang ibu ketika itu. Dan di situlah dia mula mendapatkan duit dan mula menjadi anak angkat kepada ibu di Gerik, sampai baru dalam lebih kurang 1 tahun baru ini, baru anak ibu yang memelihara Tuan Guru itu meninggal, dan kami beberapa orang anak Tuan Guru pergi menziarahilah guru itu tinggal di Gerik, di mana sebelum diambil oleh ibu tersebut, Tuan Guru ni tidurlah di bansal rumah api. Bansal rumah api. Malam dia keluar ke surau mengajar orang, balik lepas mengajar tidur di rumah api. Oleh kerana kesutut dengan tak ada duit dengan apa, di situlah timbul sedikit sebanyak ihsan daripada ibu tersebut untuk mengambil Tuan Guru sebagai anak didik, anak angkatnya. Dan di situlah sedikit sebanyak pembelanjaan Tuan Guru diusahakan oleh ibu tersebut, sehingga ia berterusan sampai kepada Pondok Yayasan Khariah, Pondok Kampung Pisang dulu sebut. Di situ bersama Tuan Guru Haji Yahya, dan di situ juga dia belajar, dan di situ juga dia menjadi kepala mutalaah pada pelajar-pelajar di Yayasan Khariah pada ketika itu. Dan setelah mana dia duduk di Yayasan Khariah, dia sempat jugalah mari menziarahi Pondok Pak Suhaid di Pendang, dan di situ juga dia mendalami sedikit tempat menziarahi di Pondok Penanti. Dan selepas daripada Penanti, dia balik ke Yayasan Khariah. Di situlah masyarakat di situ menyatukan Tuan Guru Haji Omar Zuhdi dengan anak Abu Bakar yang bernama Ramlah, dikahwinkan. Dan daripada sejak situlah mereka menghantar dia ke Mekah selama 5 tahun untuk belajar di Masjidil Haram di Mekah selama 5 tahun. Setelah belajar, dia dapatlah perkenan daripada ijazah daripada tuan-tuan gurunya yang memberi ijazah
ijazah Tuan Guru pun masih ada. Semasa Tuan Guru ada untuk nak ijazah tersebut kepada anak-anak murid dia, saya pun dah bagi ijazah itu banyak kepada anak-anak murid Tuan Guru seperti mana amanat Tuan Guru. Dan setelah dia tak ada, saya tak keluar lagi mana ijazah daripada Tuan Guru yang disebut kama ajazaini masyaikh, seperti mana yang diijazah oleh syekh-syekh dia daripada Mekah sampai turun kepada Tuan Guru dan sampai kepada anak-anak murid yang belajar di Madrasah Misbahul Falah. Itulah perjalanan Tuan Guru sehingga balik daripada Mekah nak wujudkan sebuah pondok. Cara ringkas dia di Lanai. Jadi ketika mana nak wujud di Lanai, Tuan Guru berulang alik daripada Yayasan Khairiah, orang tua dia menaiki kuda untuk nak buat kebun. Dan itulah hari-hari dia ulang dengan kuda ke Lanai ini daripada Kupang untuk nak bangunkan sebuah pondok. Dan masyarakat di Lanai itu mensyurkan kepada Tuan Guru, kita bagi tanah lain lah. Tuan Guru tak payahlah buat tanah ni. Tanah ini milik supaya Tuan Guru memiliki untuk hasil kehidupan Tuan Guru, dan kita wakafkan tanah lain. Sebab itu dibawa tanah ke sini. Dan Tuan Guru menanya satu dua perkara. Wakaf ini atas apa? Wakaf Tuan Guru sebut wakaf khas kepada Tuan Guru dan zuriat-zuriatnya, bukan wakaf am, bukan wakaf umum yang orang lain boleh serbaguna. Dan insya-Allah kita beri kepada orang-orang yang nak menuntut ilmu sampai dulu sampai sekarang. Dan kita alu-alukan orang datang lagi lah ke Madrasah Misbahul Falah, berapa banyak yang dia orang nak belajar, kita terima insya-Allah. Itu amanah kita dengan Tuan Guru. Dan Tuan Guru pesan kepada kita, kekalkan dengan sistem yang ada. Sistem tradisional ulama yang pelajar itu membaca kitab turah, kitab kuning, kitab kulit hijau tu kekalkan. Jangan sekali-kali kita melibatkan aktiviti yang untuk di bawah jabatan, kerana kita bimbang, takut tak ada lagi lah yang nak lahir generasi pada pelajar daripada kitab-kitab lama. Kalau nak belajar sebagai Tuan Guru sebut, kalau nak mengaji kitab-kitab, nak mengaji sekolah, banyak dah orang wujudkan. Biarlah dia kata kita pertahankan, walau bagaimanapun kita wujud satu-satunya pondok yang kita ada, kita kena pertahankan supaya kita wujudkan dengan sistem tradisional yang ada, melahirkan pada generasi pondok. Sebab tu kita pertahankan walaupun kita kesempitan di sudut keuangan, seperti mana amanah yang kita pikul kita daripada Tuan Guru yang sebut, supaya kita pertahankan walaupun kita diminta. Saya pun diminta supaya kita sudah pun sekolah kita didaftar dengan Jabatan Agama 1964. Pada tahun 1964 didaftarkan oleh Tuan Guru di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Tapi kita diminta supaya masuk menjadi sekolah seperti Maktab Mahmud, SDBK yang diwujud sekarang. Tapi semua itu Tuan Guru tak mengizinkan, seperti amanah dia tak mengizinkan. Sebab dia kata wujud begitu, sekolah-sekolah lain dah ramai, orang-orang lain dah ramai. Kalau wujud macam tu, dia kata orang tua-tua nak mengaji di mana, orang yang tak ada langsung nak mengaji di mana, orang yang tak pernah belajar daripada sekolah rendah demi kesusahan dia nak mari belajar macam Tuan Guru dulu, bukan mengaji di mana, bukan ada kelulusan mana nak mengaji di mana. Dia nampak diri dia nampak balik kepada disuluh kepada masyarakat yang ada hari ini. Kalau kita buat dengan sistem, dengan aturan yang ada, nak mengaji kena 3A 4A, orang mana yang tak ada nak letak di mana, kata Tuan Guru. Dan kalau ambil pula tidak terhad Misbahul Falah, kalau umurnya lebih bagaimana? Tapi Tuan Guru menyebutkan bahawa kalau umur 60 tahun kena terima, kalau umur 50 tahun, 80 tahun, kalau dia masih lagi mampu untuk bergerak ke surau untuk belajar, insya-Allah kena terima. Dan itu amanah yang akhir yang Tuan Guru beri kepada saya untuk disebat, untuk dimaklumkan kepada masyarakat yang ada hari ini. Pokoknya kerana Allah menggerakkan ketika itu, Allah menggerakkan kesedaran untuk mendapat ilmu pada ketika itu, maka kita kena menerimalah untuk mereka belajar di pondok ini. Sebab itu kita terima. Kita ada 30 buah pondok Kelamin yang ada sekarang ini, boleh kita lihat. Dan kalau nak mari cara orang tua, kita ada 100 warga tua, dan kita ada 30 ibu tunggal yang kita ada di Madrasah Misbahul Falah. Kalau nak mari cara pelajar umur 12 tahun, boleh mari ke pondok Madrasah Misbahul Falah, kita terima. Kita terima 15 tahun
12 tahun sehingga 15 tahun pelajar kita terima untuk sistem nizam, sistem persekolahan yang diwujudkan oleh Tuan Guru di Madrasah Misbah Al-Falah. Itulah keprihatinan Tuan Guru menampakkan untuk generasi yang akan datang untuk menimba ilmu. Kalau kita tak terima dengan kesusahan, bagaimana mereka diberi kesedaran oleh Allah SWT ni nak belajar, di mana tempat dia nak belajar. Dan jika sekiranya kita menolak, apakah kita akan jawab di hadapan Allah SWT? Lain tanah yang hampir 12 hektar, tanah kita juga diwakaf oleh Profesor Datuk Dr. Harun Din. Dan Datuk Harun Din berjumpa saya pada ketika itu, dia kata teruskan. Cantik yang apa yang dibuatkan oleh ayah kamu, cantik, teruskan. Dan dia wakafkan sebidang tanah tengah 2 relung 1 ekar di bawah untuk penyediaan orang-orang yang nak menuntut ilmu. Dan di situ bahkan seorang lagi ketua penolong pengarah pelajaran Malaysia, Datuk Haji Ahmad Tukimin pun menghadiahkan 1 ekar tanah untuk pelajar-pelajar Madrasah Misbah Al-Falah. Dan warga Kelamin yang nak duduk di dalam pondok ni, RM10 sebulan yang kita ambil untuk duit api, duit air, masjid. Dan masjid yang kita ada pada hari ini pun diwakafkan oleh seorang anak murid Tuan Guru, ialah Tuan Guru Haji Yusof Tobiak Pendang, di mana dia mari tengok madrasah kita yang hampir reput, hampir nak runtuh. Dan kita pun mencari-carilah untuk nak menyediakan dana untuk membangunkan sebuah masjid Ghairil Jami'. Ketika itulah datang anak murid Tuan Guru tersebut dalam umur 70 tahun, datang ke pondok. Dia naik ke atas surau, dia duduk menyandar di satu tiang surau, dan dia menangis sungguh-sungguh. Selepas itu baru Tuan Guru ini mencerita bahawa dia di sinilah tempat dia menyandar berhadapan dengan Tuan Guru ketika dia mengajian kitab tasawuf. Dia duduk sini, dan disitulah mengimbaukan kembali dia untuk keyakinan keazaman dia untuk membangun balik Madrasah Misbah Al-Falah. Dan dengan ini dia mewakafkan masjid yang kita tengok, yang kita ada pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.